Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu yang lepas, alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 9 surah Al-Munafiqun. So pada hari ini insya-Allah kita sambung dari ayat yang ke-10 dan ayat yang terakhir nanti insya-Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Yang bermaksud, dan infakkanlah sebahagian yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang kamu. Maka ia berkata, wahai Tuhanku, sekiranya engkau tangguhkan ajalku sekejap, aku akan bersedekah dan nescaya aku akan menjadi kalangan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 10 surah Al-Munafiqun ini Allah khitabkan ataupun Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah supaya mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Selepas pada ayat 7 sebelum ini, Allah menyatakan keinginan daripada orang-orang munafik supaya tidak menderma, tidak berinfak untuk perjuangan agama Allah. Maka mereka mengatakan, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kamu menderma, menginfak, membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah, kepada Rasulullah, sehingga kan mereka menjauh daripada Rasulullah. Maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 10 ni, atau Allah perintahkan pada ayat 10 ni, supaya orang-orang yang beriman menginfakkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala sebut wa anfiqu, dan infakkanlah, belanjakanlah, dermakanlah, mimma razaqnakum, sebahagian daripada apa yang telah kami rezekikan. Poin pertama daripada sini, apa yang Allah minta untuk kita dermakan, untuk kita infakkan di jalan Allah Ta'ala tu, hakikatnya bukanlah milik kita, tapi ia adalah rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Oleh kerana itulah, sangat tidak layak manusia kedekut. Kenapa? Kerana hakikatnya, apa yang kita kata milik kita, semua Allah Ta'ala yang bagi. Ia hanya sekadar pinjaman Allah bagi dekat kita, Allah titipkan dekat kita. Allah Ta'ala yang memberi rezeki itu kepada kita, minta supaya kita dermakan sikit, bukan semua. Ini difahami daripada mimma razaqnakum. Kata mimma itu menunjukkan sebahagian, bukan semua.
Maka ulama menjelaskan yadullu dzalika ala annahu ta'ala lam yukallifil ibad minan nafaqah ma yashukku alaihim bal amarahum bi ikhraj juz'in mimma razaqahumullah alladhi yassarahu lahum wa yassara lahum asbabuh. Ya. Melalui ayat ini Allah Ta'ala tidaklah memberatkan hamba-hambanya untuk berinfak dengan sesuatu yang menyusahkan mereka, kerana Allah Ta'ala tidak suruh mereka untuk menginfakkan, untuk membelanjakan semua harta yang mereka miliki. Bal amarahum bi ikhraji juz'im mimma razaqahumullah, tetapi yang Allah perintahkan untuk mereka infakkan hanya sebahagian atau satu bahagian daripada harta yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Maka Allah tidak memberatkan orang-orang yang beriman, malah ini adalah satu keringanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Allah Ta'ala ni diperjelas lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana infak sedekah terbaik. Jadi ayat Allah Ta'ala ni secara tidak langsung memerintahkan kita untuk berinfak dengan segera. Ya, supaya berinfak dengan segera. Maka kalau kita ada niat untuk berinfak, jangan kita halangi dengan berkata, tak apalah, nantilah aku infak. Ya, nantilah bila aku dah dapat gaji baru aku infak. Kalau wang tu dah ada, harta tu dah ada, segerakan. Atau ada orang berfikir, nantilah kalau aku dah dapat ni, dapat tu, barulah aku infak. Ya? Ayat ini mengisyaratkan, segerakan. Kalau kita ada rezeki Allah bagi, segerakan. Tak payah kena tercapai target kita dulu. Kenapa? Sebab kadang-kadang kematian lebih awal datang daripada gaji dapat. Kadang-kadang kematian lebih awal datang daripada target yang kita inginkan tercapai. Oleh kerana itu, segerakan. Dan sedekah terbaik itu, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat. Sahabat ni tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah macam mana yang paling besar pahalanya? Ya, sedekah macam mana yang paling besar pahalanya? Kemudian Nabi SAW menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun. Pertama, engkau bersedekah dalam keadaan engkau masih sihat. Ya, dalam keadaan engkau masih sihat. Ada orang dia berinfak, bersedekah, berwakaf bila dia dah sakit. Pahala dia berbeza. Kenapa berbeza? Sebab semasa kita sihat, kita pasti banyak keinginan lagi. Nak makan ini, nak makan itu, nak beli ini, nak beli itu, nak pergi jalan sana sini. Banyak keinginan kita semasa kita sihat. Tetapi kalau seseorang sanggup berinfak, bersedekah, berwakaf pada ketika itu, maka pahala dia amat besar berbanding dia berinfak, bersedekah semasa dia dah sakit. Yang kedua, kata Nabi, syahihun. Dia masih muda. Orang kalau dah tua, nak mati, dia infak, dia wakaf, dapat pahala. Cuma tidak sama dengan infak, sedekah, wakaf orang yang masih muda. Alasan dia lebih kurang sama dengan tadi. Kalau masih muda, keinginan banyak, target duniawi banyak, nak rumah besar, nak kereta besar, nak macam-macam lah. Jadi
secara amnya tidak mudah orang untuk berinfak, berwakaf, bersedekah pada ketika itu. Berbanding ketika dia dah tua. Kalau dah tua dia rasa macam rumah besar pun dia dah tak perlukan, kereta mewah pun dia dah tak perlukan, keinginan-keinginan duniawi pun dah kurang. So dia infak wakaf pada masa tu, pahala tu ada, cuma pahala kalau dia sanggup buat semasa muda itu jauh lebih besar. Ya. Yang ketiga, takhshal faqr. Engkau berinfak, berwakaf, bersedekah dalam keadaan engkau bimbang akan miskin. Ya. Dia rasa dia pun tak berapa stabil lagi. Sebenarnya dia pun tak berapa stabil lagi. Dia masih takut lagi, kot-kot dia nanti miskin, kot-kot nanti dia jatuh. Ada kebimbangan tu. Tetapi dia beranikan diri untuk infak di jalan Allah, maka pahala dia sangat besar. Yang keempat, wa ta'mulul ghina. Dia ni ada ambisi nak jadi kaya, ingin untuk kaya. Orang biasa kalau ada keinginan nak jadi kaya, dia akan kedekut. Ya, dia akan kedekut, dia akan berjimat, dia tak nak keluar duit kecuali untuk investment dia, pelaburan dia. Dia tak nak kecuali untuk itu. So kalau dia sanggup untuk berinfak, bersedekah, wakaf pada ketika itu, maka ganjaran pahala dia sungguh amat besar. Kemudian Nabi mengatakan, wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Dan jangan tangguh-tangguhkan bersedekah ni hinggalah ajal kamu, roh kamu sudah sampai kepada kerongkong kamu, kepada halqum kamu. Qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Saat itu kamu berkata, ini untuk fulan, ini untuk fulan, padahal itu sudah milik fulan. Kenapa? Engkau dah nak mati, nanti dia akan mewarisi seluruh harta benda yang engkau miliki. Ya. Baik. So pada ayat ni Allah Taala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah dan infakkanlah sebahagian daripada harta yang telah Allah rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Ayat ini memberi pengajaran kepada kita bahawa salah satu cara untuk mendapatkan husnul khatimah itu ialah dengan berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah. Maka orang-orang yang gemar berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah, insya-Allah akhir hidup dia dengan baik dan akhir hidup dia insya-Allah dengan mudah. Maka selain kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah, lakukan amalan infak, sedekah, wakaf. InsyaAllah sesiapa yang melakukan ini, Allah akan mudahkan pengakhiran hidup mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dahulu, salah satu amalan favorit mereka itu adalah berinfak, bersedekah, berwakaf. Sampai-sampai disebut dalam satu hadis Nabi SAW, ada sahabat-sahabat yang miskin, mereka cemburu kepada sahabat-sahabat yang kaya atau sahabat-sahabat yang ada harta, oleh kerana sahabat-sahabat yang ada harta ni dapat bersedekah, mereka tak dapat. So sahabat-sahabat yang miskin ni mereka tidak cemburu kerana sahabat tu kaya, mereka miskin, tak. Bukan itu yang membuat mereka cemburu. Yang membuat mereka cemburu ialah sebab sahabat yang ada harta itu bersedekah di jalan Allah, sedangkan mereka tak ada harta untuk disedekahkan. Maka mereka pun datang jumpa Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dia kata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya tu, sahabat-sahabat yang ada harta tu telah mendahului kami dalam masalah pahala. Pahala mereka lebih banyak daripada kami. Kenapa? Mereka solat macam kami solat, mereka puasa macam kami puasa, tetapi mereka dapat bersedekah, berinfak, berwakaf bifuduli amwalihim, dengan harta mereka, dengan lebihan harta mereka, sedangkan kami tak ada, wahai Rasulullah.
Lalu kemudian Nabi SAW memberitahu amalan-amalan yang bernilai sedekah. Maka Nabi sebut bahawa tasbih itu sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, membuang sesuatu yang mengganggu daripada jalan sedekah. Bahkan kata Nabi, ketika mana engkau menggauli isterimu pun itu sedekah. Singkat cerita, sahabat-sahabat ni pun pulang. Mereka mengamalkan itu sebagai pengganti sedekah mereka sebab mereka tak ada harta. Tapi tak lama lepas itu, mereka datang balik jumpa Nabi. Mereka kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan yang engkau ajarkan kepada kami beberapa hari lepas telah pun diketahui oleh sahabat-sahabat yang ada harta tu. Mereka juga sudah mengamalkan." Maka Nabi SAW memberitahu, itulah dia kelebihan orang yang ada harta. Maka Allah Ta'ala titipkan harta kepada kita dekat dunia, sesungguhnya kerana Allah ingin memberi peluang kepada kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan harta itu. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Ya. Kata Allah Ta'ala, carilah kebahagiaan akhirat itu dengan harta yang telah Allah beri kepada engkau. Artinya dengan cara engkau infakkan, kau wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau nanti akan bahagia di akhirat. Sebagaimana juga disebut di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nanti di padang mahsyar seseorang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah di jalan Allah Ta'ala, dia keluarkan infak sedekah wakaf dia di jalan Allah sehingga kan apa yang diberi oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya dia beri infak sedekah itu sungguh-sungguh ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata berkenaan tentang ayat Allah Ta'ala ni. Kata beliau, "Man kana lahu malun yablughu hajja baiti rabbih aw yuballighuhu hajja baiti rabbih aw tajibu alayhi fihi zakah falam yaf'al sa'ala ar-raj'ah 'inda al-maut." Abdullah bin Abbas mengatakan, sesiapa yang mempunyai harta yang cukup untuk pergi haji atau cukup untuk zakat, dia keluarkan zakat, falam yaf'al, tetapi ia tidak lakukan, dia tak pergi haji, dia tak bayar zakat, sa'ala ar-raj'ah 'inda al-maut, maka dia minta untuk dikembalikan ke dunia ketika mana dia hendak mati. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seorang-orang yang pernah Allah Ta'ala bagi harta kepada mereka semasa hidup dekat dunia, tetapi mereka tidak menggunakan harta itu di jalan Allah Ta'ala, saat mereka hendak meninggal dunia, mereka minta kepada Allah supaya Allah tangguhkan bagi mereka masa sekejap untuk kemudian mereka berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan amalan berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, pada masa dahulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, infak wakaf ni ialah
antara amalan terbaik. Sampai disebut di dalam riwayat, setiap orang daripada kalangan sahabat itu, hampir setiap orang daripada kalangan sahabat itu mereka ada wakaf. Ya, ada wakaf mereka. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, kata Nabi, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu meninggal, putuslah amal dia kecuali 3. Artinya apa? Ketika mana seseorang meninggal dunia, dia sudah tidak dapat beramal. Dan amalan-amalan yang dia lakukan itu dah putus. Namun ada 3 amalan yang dia lakukan tak putus pahalanya. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariah. Sedekah jariah ni artinya adalah wakaf. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Dia mengajar ilmu and then orang amalkan. Yang ketiga adalah waladin salih yada'ulah. Anak yang salih yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapa dia. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam, daripada 3 jenis amalan yang terus menerus mengalir pahala dia walaupun sudah meninggal dunia, hanya satu yang paling pasti. Dari 3 amalan tadi, satu je yang paling pasti. Apakah dia? Wakaf. Ilmu yang bermanfaat. Mungkin semasa kita hidup, kita mengajar orang, kita didik orang. Tetapi belum tentu dia amalkan. Kalau dia amalkan, alhamdulillah, kita dapatlah pahala. Tetapi bagaimana kalau dia tak amalkan? Potensi dia tidak mengamalkan itu ada. Begitu juga anak yang saleh. Anak yang saleh kita dah didik sungguh-sungguh. Ya? Kita didik sungguh-sungguh dengan cara yang betul, bahkan kita doakan supaya dia menjadi anak yang saleh. Namun hakikatnya kadang-kadang tidak seperti mana yang kita inginkan. Dia berubah tidak menjadi anak yang saleh. Kita tidak dapat menjamin itu semua bahawa dia akan menjadi anak yang saleh. Sebab seorang bapa, seorang ibu tidak dapat menjamin anak dia menjadi anak yang saleh walaupun dia dah didik. So, apa yang paling pasti? Sebelum mati, buatlah wakaf. Itu je yang paling pasti. Ilmu yang bermanfaat, mungkin orang amalkan ilmu itu, mungkin tidak. Anak yang soleh, walaupun kita dah didik, mungkin dia jadi anak soleh, mungkin juga tidak. Ada kemungkinan. Satu yang paling pasti apa dia? Wakaf. Semasa kita hidup, semasa kita sihat ni, buatlah wakaf. Apa yang patut kita buat? Ya, memang sedekah ni, infak ni, wakaf ni dia tak mudah. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu, wakaf itu, infak itu ialah bukti tanda keimanan. Untuk membuktikan iman kita dengan salat tak berapa susah. Nak membuktikan iman kita dengan baca Quran tak berapa susah. Nak membuktikan iman kita pi haji, pi umrah tak berapa susah. Walaupun kita keluar duit, tapi kita yang menikmati. Kita yang naik kapal terbang, kita yang pi tawaf, kita yang pi sa'i, kita yang duduk dekat hotel, kita yang makan free dan lain sebagainya. So, apa tanda bukti seseorang betul-betul beriman kepada Allah? Dia sanggup berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah Ta'ala. Walaupun dia memerlukan kepada harta itu, dia berhajat dengan harta itu, maka dia sanggup keluarkan di jalan Allah Ta'ala, maka itulah tanda dia sungguh-sungguh sebagai orang yang beriman. Dan ketahuilah bahawa yang betul-betul menjadi harta kita tu, yang kita bawa sampai ke dalam kubur, ke padang mahsyar, hatta yang menyebabkan pintu syurga terbuka untuk kita, hanyalah harta yang kita infak, hanya harta yang kita sedekah, hanya harta yang kita wakafkan di jalan Allah Ta'ala. Hanya itu sahaja. Lain daripada itu semua akan tinggal. Kita akan tinggalkan semua. Banyak mana pun harta kita, kita akan tinggalkan semua. Rumah kita, kita akan tinggal. Kereta kita akan tinggal. Wang kita, kita akan tinggal. Gaji bulan-bulan akan tinggal. Semua tak ada yang kita bawa. Satu je yang kita bawa, iaitulah infak, sedekah, wakaf.
maka sungguh merugi orang yang pernah Allah titipkan kepada dia harta tetapi dia tidak gunakan untuk keselamatan akhirat dia. Baik, so pada ayat ni Allah Ta'ala sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Infakkanlah sebahagian daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, kata Allah, sebelum datang kepada kamu kematian, sebelum kamu mati atau sebelum hendak mati, ya. Sebab kalau kamu tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak berwakaf, ketika kamu mati kamu akan meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, sekiranya engkau tangguhkan bagiku sekejap, aku akan bersedekah. Kenapa yang mereka minta sedekah? Dia tak minta pi haji, dia tak minta pi umrah, dia tak minta buat ni buat tu. Laula annahum arafu fadla sadaqah lama talabul imhal li badliha fabadir qabla an tughadir. Kalaulah bukan kerana mereka mengetahui keutamaan bersedekah itu, maka sudah tentu mereka tidak meminta ditangguhkan untuk bersedekah. Kenapa permintaan orang yang hendak mati itu kalau Allah tangguhkan kepada mereka sekejap mereka nak bersedekah? Sebab saat itu mereka dah tahu betapa hebatnya keutamaan sedekah, infak, wakaf di jalan Allah. Seandainya mereka tidak tahu tentang itu, nescaya mereka tidak akan minta untuk itu ditangguhkan. Oleh kerana itu, fabadir, bersegeralah untuk berinfak, bersedekah, berwakaf sebelum lewat masa. Ya, sebelum lewat masa. Jangan lagi kita kata nantilah, kalau dah dapat ni lah, kalau dah beginilah, kalau dah begitulah. Kadang-kadang apa yang kita target tu kita tak dapat lagi. Kematian lebih awal datang. Kita tak pernah tahu bila kematian tu datang. Kita kadang masih menyangka bahawa kita masih akan hidup. Rupa-rupanya tanpa kita sedar kematian telah pun tiba. Semua orang yang meninggal dunia itu tidak ada satu pun di antara mereka yang menyangka bahawa dia akan mati saat itu. Semua daripada mereka menyangka dia masih akan hidup, dia masih akan sihat. Tapi dalam keadaan begitulah kematian datang. Jadi walaupun kita rasa tak ada tanda-tanda kematian itu, segeralah untuk berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, tasaddaqu qabla an yanzila alaikum sultanul maut fala tuqbalu taubah wala yanfa'u amal. Bersedekahlah kamu sebelum turun kepada kamu sultan kematian. Artinya sebelum datang kepada kamu kematian. Yang mana saat itu taubat tak diterima dan amal-amal ibadat pun sudah tak diterima. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Berdasarkan kepada ayat ini, salah satu perkara yang dapat memotivasi kita untuk bersedekah adalah dengan mengingat kematian. Ada mungkin masanya kita rasa berat nak bersedekah, berat nak berinfak, berat nak berwakaf, ataupun kita macam berkira sangat. Ya. So, apa tips untuk melawan itu semua? Ingat kematian. Ingat kematian. Bahawa kita ni akan mati. Bila-bila masa kita akan mati. Bekalan terbaik yang kita bawa ialah infak, sedekah, wakaf. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat ni. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya. Maka mengingat kematian itu fa innahu ahra ayushajji'a 'ala al-infaq fi sabilillah. Itu sesuatu yang sangat baik untuk memotivasi kita, untuk memberi semangat kepada kita supaya berinfak di jalan Allah. Idh laysa lil insani illa ma taraka minas salihat. Kerana hakikatnya
tidak ada yang dimiliki oleh seseorang itu melainkan harta yang dia gunakan untuk amal soleh seperti sedekah, infak, wakaf, ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, sekiranya engkau tangguhkan bagiku ajal sekejap, aku akan bersedekah dan nescaya aku menjadi orang-orang yang saleh. Inilah angan-angan ahli kubur. Ya? Inilah angan-angan daripada ahli kubur. Maka kita perlu sentiasa ingat ni. Mereka yang sudah mati, inilah keinginan mereka. Inilah harapan mereka. Inilah angan-angan mereka. Walaupun tidak mungkin berlaku. Seoleh kerana itu, kita perlu untuk sedar. Sebelum jasad dengan roh kita ini berpisah, maka buatlah sedekah. Buatlah wakaf. Buatlah infak. Kerana itulah keinginan orang-orang yang telah meninggal dunia. Supaya seketika mana sampai masanya kita meninggal dunia, kita tidak berada dalam angan-angan itu lagi. Sebab kita dah buat semasa kita hidup di atas dunia ini. Maka, kalau Allah bagi kita rezeki, peruntukkan tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, untuk kita gunakan sedekah infak di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana kita rasa perlu prioriti duniawi kita untuk makan minum kita, ingat kita juga perlu makan minum untuk akhirat kita. Bahkan akhirat kita adalah masa yang jauh lebih lama berbanding kehidupan dunia ini. As-sadaqatu min afdali a'mal. Sadaqah ialah antara amal yang paling utama. Wa yatamanna al-mu'minu al-mayyit allau 'ada ila dunyahu la yatasaddaq. Dan orang-orang yang mati, orang-orang mukmin yang telah meninggal dunia, berkeinginan sekiranya mereka dikembalikan ke dunia supaya mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah, nescaya aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ternyata salah satu wasilah untuk menjadikan kita ni orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dalam pandangan Allah, ialah dengan cara bersedekah. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 11, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah Ta'ala tidak menangguhkan kepada seorang jiwa idza jaa ajaluha, ketika mana ajalnya datang. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa sahaja yang mereka lakukan. Pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa permintaan orang-orang yang hendak mati tadi supaya ditangguhkan masa sekejap bagi mereka, supaya mereka bersedekah, dengan sebab bersedekah itu mereka menjadi orang-orang yang saleh. Allah menjelaskan pada ayat 11 ni bahawa permintaan mereka itu tidak akan mungkin dikabulkan Allah. Kenapa? Kerana Allah tidak pernah menangguhkan ajal seseorang kalau ajal itu dah sampai. Ya? Tidak akan pernah. Tidak ada ajal seseorang yang dipercepat Allah ataupun dilewatkan Allah. Ya? Maka kalau kita rasa takut mati, ya, maka kita kena ingat, farizquka wa ajaluka maktubun, rezekimu dan ajalmu telah dituliskan, ya. Maka rasa takut tidak akan melewatkan ajal kita. Begitu juga keberanian tidak akan mempercepat ajal seseorang. Takut, berani tidak mengubah ketetapan Allah dalam menentukan ajal kita. Ya. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ya'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa sahaja yang kamu lakukan, sama ada amalan baik ataupun buruk, tersembunyi ataupun tidak, semua diketahui oleh Allah, dan Allah Ta'ala pasti akan membalas itu semua. Jadi ayat 10 dan ayat 11
surah Al-Munafiqun ini memberi peringatan kepada kita supaya buatlah infak, buatlah sedekah, buatlah wakaf sebelum kematian datang kepada kita. Kerana sesungguhnya orang-orang yang tidak membuat infak, sedekah, wakaf semasa dia hidup akan menjadi satu penyesalan yang luar biasa ketika mana hendak mati atau selepas kematiannya. Dan sesiapa yang membuat infak, sedekah, wakaf semasa hidupnya, maka itu akan menjadi asbab kebahagiaan bagi dia di alam kubur, di padang mahsyar, dan juga insya-Allah nanti masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jangan jadi macam orang munafik. Maka salah satu tanda daripada orang munafik itu, mereka amat kedekut, mereka amat berkira untuk menolong agama Allah Ta'ala, untuk berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah Ta'ala. Maka salah satu amalan untuk menghilangkan sifat nifak, sifat kemunafikan daripada diri kita ialah maka jauhi sifat kedekut, ya, dan jadilah insan pemurah untuk berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillah kita telah mengkhatamkan surah Al-Munafiqun. Moga-moga ayat-ayat Allah Ta'ala yang kita bahaskan dalam surah ini memberi pengajaran penting bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Pada kuliah akan datang insya-Allah kita sambung kepada surah berikutnya, iaitulah surah At-Taghabun. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.